Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Ramadan Karim kepada semua. Hari ini cikgu nak ceritakan satu kisah tentang puasa yang boleh menjadi manfaat kepada kalian semua. Ubat kepada careless. Ramai pelajar careless. Selalu careless. Budak pandai pun careless. Mereka selalu kontak Cikgu Hasan dan bertanya mengadu. Macam mana ni cikgu, saya careless. Cikgu tak ada ubatan yang sesuai untuk merawat penyakit tersebut. Tetapi ada satu tips yang boleh membantu anda, insya-Allah. Apa tu cikgu? Ada cikgu, ceritalah sikit. Okey, sabar. Kisah benar yang berlaku pada seorang pelajar cikgu bernama Hanis. Dia seorang pelajar yang cekap, bijak tetapi careless. Sampai cikgu tak tahu nak buat macam mana dah. Ya Allah, tolonglah. Dia akan buat kesilapan demi kesilapan, exam demi exam. Careless. Akibat daripada careless dia, cikgu dapati markah dia tidak pernah cecah lebih daripada 50. Asyik careless dia. Cikgu siap buat kiraan. Kalau careless dia sebanyak 30%. So cikgu siap kira, wow Hanis, kalau awak tidak careless campur dengan markah sebenar, awak dah dapat A tau. Banyak gila careless dia. Kebetulan, around the corner, muncullah bulan Ramadan Karim. Cikgu pun dah risau dah. Ya Allah, pada hari yang dia ada tenaga, perut dia kenyang pun boleh buat careless, macam mana pula bila dia lapar? Cikgu terbayangkan kemungkinan besar gegaran, kegementaran membakar banyak tenaga dia. Kalori terbakar kerana bergegar-gegar badan dia. Terkeletar-keletar sampai tertidur dalam exam, cikgu terbayangkan. Astaghfirullahalazim. Cikgu tidak mengharapkan sangatlah, kecuali berdoa kepadanya sahaja. Tiba-tiba bila result keluar examnya. Kebetulan exam masa tu. Oh, lupa nak cerita. Kebetulan ada exam masa dia puasa. Result pun keluar, cikgu tidak menjangkakan apa sangat. Tiba-tiba, 80? Hanis, macam mana awak dapat 80 ni? Cikgu tak buat hati. Cikgu cek kertas dia, kot-kot lah boleh jumpa lagi 30% kesilapan. Tapi tak ada. Sangat sedikit kesilapan dia. Ini bukan normal Hanis. Kenapa ni? Apa jadi? Cikgu tanya mak ayah dia, dia makan apa hari tu? Hari sebelum tu dia makan apa? Dia tidur pukul berapa? Dia buat exercise ke, dia bersukan ke apa? Cerita sikit. Mak ayah dia pun tidak dapat memberi jawapan yang tepat kerana dia cakap, hari sebelum tu dia puasa. Hari masa tu pun dia puasa. Makan sahur macam biasa. Jadi tak ada apa-apa pun yang ekstra. Jadi cikgu terfikir, adakah kebarangkalian bila dia berpuasa, tumpuan dia dalam peperiksaan tinggi menyebabkan kadar kesilapan dia rendah? Wah, adakah kemungkinan? Maka cikgu pun cakap kat dia, Hanis, cikgu mungkin ada satu teori. Cikgu wajibkan Hanis untuk berpuasa bila peperiksaan besar SPM. Lupa nak cerita lah, tapi dah tak lukis lah gambar dia kat sini. Apa yang cikgu buat, ujian seterusnya, cikgu tengoklah, mungkinlah Hanis ni dah tiba masanya untuk dia jadi pandai. Jadi dia akan kekal lah 80 tu sampai bila-bila? Sampai ke SPM. Tapi exam seterusnya, dah habis puasa, dia ambil exam jatuh balik, careless balik. Oh, Allahu Akbar. Jadi cikgu kata, ini menurut eksperimen yang ke-543 oleh Cikgu Hasan dalam buku log eksperimen terhadap pelajar-pelajar. Cikgu dapati, kemungkinan besar awak mesti puasa lah. Sebab macam ada extra power lah dekat situ. Jadi cikgu pun paksa dia puasa pada hari peperiksaan besar. Cikgu berjaya menghasut mak ayah dia untuk paksa anak dia puasa! Alamak, tak ada lukisan dia pula. Lupalah nak buat lukisan dia. Yes, tapi kesudahan kepada kisah dia, cikgu rasa semua orang dah tahu dah. Dia dapat A untuk SPM. Maths. Jangkauan yang cikgu hampir putus asa dengannya kerana kadar kesilapan yang terlalu tinggi. Jadi cikgu menjemput anda semua, puasalah. Kepada pelajar-pelajar, puasalah. Sesungguhnya banyak kejayaan dalam tamadun Islam masa Nabi Muhammad SAW berperang Badar dalam keadaan kelaparan sebab puasa di gurun pasir. Ya, mereka berperang bukan dekat bandar tapi dekat gurun pasir. Lapar, haus, panas tetapi boleh menang. Walhal pada ketika itu peluang, kata analisis peperangan politik pada ketika itu, confirm kalah. Sebab kelengkapan peperangan yang rendah, bilangan tentera orang Islam masa tu cuma 300 saja versus musuh yang terdiri sebanyak 1000 orang. Setiap seorang Muslim harus menempuh 3 pasukan lawan. Tetapi menang juga. Kemungkinan besar kerana pertolongan Tuhan datang. Dan kerana ketumpuan, kesemangatan yang tinggi. Berjuanglah. Sesungguhnya pelajaran ini juga satu perjuangan, satu jihad. Kepada pelajar non-Muslim, tak salah untuk anda cuba berpuasa. Dalam semua agama pun ada puasa juga. Kristian ada, Jesus pun berpuasa, Buddha pun puasa, orang Hindu pun berpuasa. Cubalah puasa. Dan tengok apakah manfaatnya kepada ketumpuan anda. Adakah kadar kesilapan anda terhapus? Berkurangan? Buat catatan, belajar kerana anda seorang pelajar yang perlu belajar tentang diri anda sendiri. Sekian. Terima kasih. Selamat berbuka.